A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita dapat meneruskan kuliah maghrib kita di surah An-Nur, Seremban Selatan. Tuan-tuan dan puan, seperti mana yang saya sudah jelaskan pada kuliah yang pertama dahulu, kuliah ini ialah kuliah pengukuhan akidah menerusi mukjizat Al-Quran dan sunnah Nabi daripada sudut sains dan juga matematik, tuan-tuan. Jadi pada kuliah yang lepas saya telah perkenalkan modul pengukuhan akidah ni, tuan-tuan, di mana modul pengukuhan akidah ini berusaha untuk membuktikan bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Bila saya sebut membuktikan ni, tuan-tuan, bukannya maknanya kita tidak yakin, tetapi seperti mana yang kita sedia maklum bahawa sifat manusia ni nak tengok bukti kan boleh. Apa saja dakwaan kita nak tengok bukti. Saya ulang semula, tuan-tuan, bahawa Nabi Ibrahim AS pun pernah memohon pada Allah untuk melihat kekuasaan Allah. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Sadaqallahul azim. Jadi ayat tersebut bermaksud apabila Ibrahim berkata kepada Tuhannya, Tuhanku, tunjukkanlah padaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, tidakkah kamu percaya? Kata Nabi Ibrahim, aku percaya, tapi aku nak tenangkan hatiku. Seperti mana yang Nabi SAW, Rasulullah SAW menjelaskan bahawa Nabi Ibrahim AS dia nak menekatkan keyakinan dia. Jadi bagi kita, tuan-tuan dan puan-puan, kita sebagai manusia banyak perkara-perkara yang kita kadang-kadang tertanya-tanya, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok TV, dengar radio, pendengar, penonton kadang-kadang menelpon, apa itu, apa ini dan sebagainya, tuan-tuan. Itulah sifat kita, tuan-tuan. Kita nak tengok bukti. Kita banyak pertanyaan-pertanyaan. Terutamanya pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkara sam'iyat. Sirat ada ke tidak? Titian. Macam mana nikmat syurga itu? Macam mana azab neraka? Kadang-kadang ada orang terfikir. Saya nak petik satu hadis Nabi SAW, di mana satu ketika Nabi SAW dia berseluruh. Maknanya dia bergurau dengan seorang syekhat, orang tua, perempuan. Syekh laki-laki, syekhat perempuan, tuan-tuan, orang perempuan. Jadi Rasulullah bergurau, dia kata di dalam syurga nanti tidak akan ada orang tua, sedangkan syekhat tu kan orang tua. Jadi dia menangis. Jadi bagaimana aku ni ya Rasulullah, aku sudah tua. Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di syurga nanti semuanya akan menjadi muda-muda belaka. Jadi tuan-tuan yang tua-tua macam saya, insya-Allah ada peluang jadi muda balik kan? Di syurga nanti, mudah-mudahan, tuan-tuan. Ini semua bergantung kepada amalan kita. Bila saya sebut amalan ni, tuan-tuan, bukan semata-mata kita solat, tuan-tuan, itu amalan yang khusus, tuan-tuan. Segala perbuatan kita yang kita lakukan kerana Allah itu adalah ibadah. Termasuklah kita makan, termasuk kita minum, termasuk kita qada hajat, termasuk kita istinja. Ini semuanya adalah ibadah dalam Islam, tuan-tuan, dengan niat kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan, malam ini saya nak sambung yang itu dulu dah saya ada bahagian yang saya belum tunjukkan, tuan-tuan. Jadi malam ini saya nak tunjukkan lagi sesuatu yang insya-Allah, tuan-tuan, apa yang saya akan tunjukkan
Dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita rasa ta'ajub dengan Quran, dan dengan ketaajuban itu kita akan bertambah keyakinan kita bahawa Al-Quran itu adalah kalam Allah. Tuan-tuan, jadi saya teruskan ini. Ini yang saya telah tunjukkan pada pertemuan yang pertama dulu ya. Siapa yang tak ada, mungkin semua ada kot ya. Boleh tengok nanti dalam apa-apa dua yang apa ni bahan bacaan yang ada tuan-tuan. Baik tuan-tuan, saya nak tunjukkan bagaimana Allah Ta'ala susun Quran ini ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tengok apa ni, sekejap ni lambat sikit. Tuan-tuan perhatikan sini. Quran ini ada 114 surah. Ada di kalangan mereka yang mengatakan bahawa Quran ini ada lebih daripada 114 surah. Ada yang mengatakan Quran ini kurang daripada 114 surah. Saya terbaca satu laman web Indonesia, tuan-tuan, dia kata surah Fatihah bukan sebahagian daripada Al-Quran, sebab surah Al-Fatihah itu ialah doa Nabi, kata dia. Jadi tuan-tuan, benda-benda macam ni tuan-tuan ya, dia kalau orang itu dia tidak kuat dia punya pasak dia tuan-tuan, iman dia tuan-tuan, dia mungkin akan goncang juga sebab mereka berhujah tuan-tuan. Baik, perhatikan di sini tuan-tuan. Quran ada 114 surah. Tak lebih tak kurang. Daripada 114 surah ni tuan-tuan, ada 54 surah yang jumlah ayatnya ganjil. Jumlah ayat ganjil tu macam mana? Kalau 3 ayat, 5 ayat, 7 ayat, 9 ayat, 11 ayat, 13 ayat, 15 ayat dan seterusnya sampai 113. Itu jumlah 113 tak ada ya, maksud saya itu dia punya bilangan ayat tuan-tuan, 3, 5, 7 dan sebagainya lah. Dan daripada 114 surah ni ada 60 surah yang jumlah ayatnya genap. 4 surah, 4 ayat, 6 ayat, 8 ayat, 10 ayat, 12 ayat dan seterusnya. Boleh faham InsyaAllah. Dan daripada 54 surah yang jumlah ayatnya ganjil ni tuan-tuan, ada 27 surah nombor surahnya ganjil dan 27 surah nombor surahnya genap. Nombor surah ganjil macam mana? 1, 3, 5, 7, 9. Nombor surah genap macam mana? 2, 4, 6 tuan-tuan Baik, itu nombor surah. Daripada 60 surah yang jumlah ayatnya genap, ada 30 surah nombor surahnya ganjil dan 30 surah nombor surahnya genap. Tuan-tuan, kalau kita kategorikan dia, kita kumpulkan dia kepada yang sama jenis. Ganjil, nombor surah ganjil, bilangan ganjil, nombor surah genap, dia genap. Tuan-tuan, jumlahnya 57. Bila kita kategorikannya yang berlainan jenis, nombor surah ganjil, bilangan ayat genap. Nombor surah genap, bilangan ayat ganjil, jumlahnya ya 57 surah. Seimbang bukan tuan-tuan? Seimbang. Tuan-tuan juga bayangkan, Quran diturunkan selama 23 tahun. Nanti saya sambung ni. 23 tahun lamanya. Semasa Quran diturunkan, sistem nombor belum ada. Matematik masih belum kukuh lagi tuan-tuan, sebab sistem nombor belum ada. Perhatikan tuan-tuan, kalau ia disusun mengikut susunan semasa diturunkan, yang sama jenis 59 surah, yang berlainan jenis 55 surah. Tuan-tuan boleh tanya, siapa yang menyusunnya? Allah, tuan-tuan. Allah Al-Hasib, Maha mengira. Tuan-tuan perhatikan sini. Bila saya sebut barcode Quran ni tuan-tuan, ini panggilan saya. Tuan-tuan jangan gunakan itu. Itu saya nak guna untuk ceramah saya tuan-tuan. Barcode. Tuan-tuan perhatikan sini Yang berwarna biru, nampak ya? Yang berwarna biru di ujung tu ialah nombor surah 1 sampai 114. Surah 1, surah 2, surah 3, surah 4, surah 5, surah 6 sampai 114. Yang ini ialah jumlah ayat dia. Surah nombor 1, 7 ayat. Surah nombor 2, 286 ayat. Surah nombor 3, 200 ayat dan seterusnya. Boleh ya? Yang ini ialah nombor surah ganjil. Ini ialah bilangan ayat yang ganjil. Sama jenis kan? Ini nombor surah genap, bilangan ayat genap. Tuan-tuan, ini semua ni dia ada 57 surah.
Campur dengan nombor surah dia sekali tuan-tuan, dia ada 114 petak yang akan diisi oleh nombor-nombor ini. Sama dengan bilangan surah tu tuan-tuan, no problem. Yang ini pula nombor surah genap, bilangan ayat ganjil. Yang ini pula nombor surah ganjil, bilangan genap. Tuan-tuan boleh semak sendiri tuan-tuan. Jadi semuanya ini ada 57 surah, campur dengan nombor surah dia sekali, dia mengisi 114 petak. Sekarang tuan-tuan, ingat dalam minda tuan-tuan bahawa semasa Quran diturunkan, sistem nombor ini belum wujud tuan-tuan. Sistem nombor ini ciptaan orang Islam, nama dia Al-Khwarizmi. Nama Al-Khwarizmi sampai sekarang dia diajar di dalam computer science. Dia panggil logarithm. Tuan-tuan itu perubahan nama lah yang dibuat oleh orang barat daripada Al-Khwarizmi jadi logarithm tuan-tuan. Baik. Cuba kita campurkan tuan-tuan 1 sampai 114 sampai bawah sana tuan-tuan. Tuan-tuan, mampu tak kita campurkan nombor-nombor surah ini daripada 1 sampai 114 tanpa kita menggunakan nombor? Kita gunakan mental arithmetic. Tuan-tuan, tanpa nombor kita tak boleh buat matematik ya tuan-tuan. Tak boleh buat matematik tuan-tuan. Ya. Orang zaman sekarang kalau pelajar-pelajar yang belajar matematik, dia gunakan formula N, bilangan angka nombor dia, kurungan N campur 1 bagi 2. N itu ialah 114 tuan-tuan ya. Tuan-tuan, tapi zaman Quran diturunkan kan, semasa zaman Nabi minta sahabat dia tulis Quran itu pun dia tak berbuat nombor tuan-tuan. Baik, jumlahnya berapa tuan-tuan? Sampailah 114, jumlahnya ialah 6,555. Baik, sekarang kita tengok jumlah ayat Quran. Kita campurkan jumlah ayat Quran dari surah yang pertama sampailah surah yang ke-114. Berapa jumlahnya? 6,236. Ini jumlah ayat dia tuan-tuan. Ada pendapat yang mengatakan bahawa jumlah ayat Quran 6,666. Itu cuma seorang sahaja ya, yang orang alim yang mengatakan bahawa jumlah ayat Quran ialah 6,666. Tapi kebanyakannya tuan-tuan 6,236. Tuan-tuan boleh tanya saya, apa uniknya ya doktor? So what? Yang pelik ni tuan-tuan, yang anehnya, yang uniknya tuan-tuan, kita campurkan nombor-nombor yang sama jenis. Yang saya kata jadi homogeneous, ganjil, genap-genap yang ini tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok nombor ni tuan-tuan, tuan-tuan boleh jawab ke berapa jumlahnya? Kita tengok nombor. Terlebih-lebih lagi semasa Quran diturunkan, sistem nombor tidak ada. Jadi jangan pakai nombor tuan-tuan. Ingat, surah nombor 1 7 ayat, surah nombor 3 begini, campurkan semua tuan-tuan. Mampu tak kita buat tuan-tuan? Jawabnya tak mampu tuan-tuan, tanpa nombor ya, dicampur semua kita dapat 6,236 sama dengan jumlah ayat Quran. Campurkan yang tidak sama jenis yang ini tuan-tuan ya. Ini kalau tuan-tuan campurkan yang ini, semuanya ialah 6,555 seimbang dengan campuran semua nombor surah Al-Quran. Tuan-tuan, persoalannya macam mana dia boleh seimbang tuan-tuan? Sedangkan Quran diturunkan selama 23 tahun lamanya. Semasa Quran diturunkan tuan-tuan, sistem nombor tidak ada. Dia diturunkan dengan wahyu ya, bil lisan tuan-tuan ya. Kemudian ya, pada zaman Sayyidina Uthman barulah ia dibuku surah-surah yang telah diturunkan itu ya, diletakkan dalam bentuk ya, buku. Tuan-tuan nanti saya nak terangkan siapa yang menyusun Al-Quran tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, soalannya macam mana boleh seimbang campuran semua nombor surah sama dengan campuran nombor surah genap, bilangan ayat ganjil, nombor surah ganjil, bilangan genap. Campuran semua ayat Quran sama dengan campuran nombor surah genap, bilangan genap, nombor surah ganjil, bilangan ganjil. Tuan-tuan, kita
Kata Nabi, kalau kita nak berdoa, baca dengan Al-Asma'ul Husna kan? Ya, baca dengan Al-Asma'ul Husna. Manalah tuan-tuan, 99 tu kita pilihlah satu. Ada satu daripada Al-Hasib, Maha mengira. Al-Hasib, Maha mengira. Ahli tafsir mengatakan Al-Hasib, Maha mengira ini berkaitan dengan amalan kita. Ya, yang kita lakukan, tuan-tuan, kecil ke besar ke tersembunyi, ini Allah Ta'ala kira. Tapi tuan-tuan, ya, Allah Ta'ala mengira apa saja tuan-tuan. Ya, dan tanpa nombor pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala kira. Tuan-tuan, saya nak tanya tuan-tuan, mungkin ada di antara tuan-tuan ni accountant. Ada tak accountant, juru ataupun paling mudah ialah tuan-tuan bendahari surau. Siapa bendahari surau ni? Nanti tuan-tuan, penghujung tahun ni tuan-tuan mesyuarat agung, ya, bendahari akan, ya, bagi laporan keuangan setahun setelah disemak oleh kita punya juru audit. Tuan-tuan, cuba tuan-tuan bayangkan, kalaulah dia missing, dia tak seimbang, tuan-tuan gelabah. Ini kecil baru surau, tuan-tuan, ya. Belum lagi syarikat yang besar-besar. Sebab tu syarikat besar-besar dia kena employ apa? Chartered account, ya, kena ada special certificate daripada ACCA London. Chartered account, tuan-tuan, barulah kerajaan pulihkan, ya, nak buat account Proton contohnya kan tuan-tuan. Tak boleh cikai-cikainya, ya. Tuan-tuan cuba bayangkan, Allah Ta'ala ni chartered account lah tu. Allah Ta'ala tu accountant lah tuan-tuan. Jangan marah tuan-tuan, ini istilah biasa je. Accountant dia tukang kira. Al-Hasib, Maha mengira tuan-tuan. Ini kot bahasa kita tuan-tuan, jangan marah lah tu. Gitu, faham ya tuan-tuan? Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Satu lagi tuan-tuan, saya nak tunjuk pada tuan-tuan, tuan perhatikan sini, yang kita tak perasan. Kita memang tak perasan tuan-tuan, ya. Kalau Quran kita tak kaji, kita tidak tahu dia punya rahsia dia. Tuan-tuan, juzuk Quran yang kita duk baca ni tuan-tuan, ya. Seperti mana yang saya sebut tuan-tuan, saya belum sebut lagi, ya. Quran ini yang ada dekat di tangan kita ni tu, mushaf Quran ini, mushaf Quran ni tuan-tuan, dia punya susunan tu ada di Lauh Mahfuz. Dalam Quran disebut fi lauhim mahfuz. Yang dikatakan dia panggil nuzul Quran macam mana? Daripada Lauh Mahfuz tu diturunkan ke Baitul Izzah sekaligus, ya. Kemudian ia diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yang tidak tersusun. Bila saya sebut tidak tersusun, bukan maknanya negatif, konotasi negatif, tidak tuan-tuan. Tidak tersusun. Dia tidak tersusun kerana dia punya peristiwa yang melatari belakang. Dia disebut dalam ilmu tafsir sebagai asbabun nuzul. Kenapa surah yang pertama diturunkan Allah, surah Al-Alaq, ya, itu surah yang pertama, ya, surah itu diturunkan pada Nabi SAW ketika Nabi di Gua Hira. Surah kedua tuan-tuan, surah Al-Mudaththir, di mana Allah Ta'ala arahkan Nabi SAW untuk berdakwah secara terang-terangan. Qum fa'anzir. Nanti saya akan jelaskan ini lepas ini tuan-tuan, ya. Kemudian, ya, surah-surah yang lain tuan-tuan, sahabat Nabi SAW bertanyakan kepada Nabi pertanyaan-pertanyaan tuan-tuan, dan Nabi SAW tak jawab tentang tu. Allah Ta'ala turunkan wahyu menjawab pertanyaan, ya, para sahabat. Yas'alunaka anil hamr, mereka bertanyakan kepada kamu tentang al-hamr, ya. Jadi itu jawapan Allah. Jadi belum tersusun. Tetapi tuan-tuan, pada bulan Ramadan, setiap bulan Ramadan, Jibril AS akan datang jumpa Nabi. Pada masa itu, ya, Jibril akan membacakan surah-surah yang telah diturunkan lebih awal, dan disusun mengikut Lauh Mahfuz. Dan Nabi pun ikut baca, Nabi ingat susunannya, Nabi ingat sampailah, ya, Ramadan yang ke-23 tahun tuan-tuan, itu yang menjadi amalan kita, tadarus Quran, kan tuan-tuan. Dan Nabi perintahkan sahabat Nabi tulis dekat pelepah-pelepah tamak dan sebagainya. Sampai zaman Sayyidina Uthman barulah dikumpulkan tuan-tuan, mengikut, ya, para sahabat Nabi ingat tuan-tuan susunannya, itulah dia. Sebab tu tuan-tuan nampak begitu hebatnya susunan Quran tuan-tuan, ya? Tengok satu lagi tuan-tuan, juzuk Quran. Juzuk Quran ni ada 30 juzuk tuan-tuan, ya? Dan setiap juzuk dia ada surah dia yang telah,
yang ada dalam juzuk tersebut. Contohnya juzuk 1 dia ada 2 surah ya. Juzuk nombor 2 tuan-tuan, dia masih ada 2 surah. Sebab juzuk surah Al-Baqarah dia panjang. Jadi dia merangkumi juzuk 1, juzuk 2. Nampak tak tuan-tuan? Kemudian juzuk 3 tuan-tuan, dia ada lagi Al-Baqarah tapi dia tambahan 1 Ali Imran. Tambah 1 jadi 3. Juzuk 4 ya, tambah 1 lagi jadi 4. Juzuk nombor 5 kekal dengan 4 sebab surah Ali Imran An-Nisa tu panjang tuan-tuan ya. Kemudian juzuk nombor 6 ada 1 surah Al-Maidah tambah 1 jadi 5. Jadi tuan-tuan tengok yang warna kuning ni. Yang warna kuning ini kita sebut sebagai bilangan surah secara kumulatif, campur. Kalau tuan-tuan tengok di ujungnya 114 surah. Tuan-tuan ya? Baik. Sekarang tuan-tuan, sekarang zaman teknologi moden, Quran ni kalam Allah, Quran mukjizat Allah yang teragung sampai di kiamat tuan-tuan. Ya? Baik, kita masukkan dia ke dalam Microsoft Excel. Di sini kita minta graf dibuat. Graf kumulatif juzuk surah lawan bilangan surah secara kumulatif bersifat, ini disebut kalau tuan-tuan belajar sains ya, tuan-tuan kita sebut sebagai graf eksponensial. Graf eksponensial tu apa tuan-tuan? Dia tambah-tambah. Macam sekarang ini kita berhadapan dengan coronavirus. Perebakan coronavirus ini sebenarnya mengikut exponential graph. Daripada 1 dia boleh merebak sebab tu dia merebak sangat cepat. Exponential. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, Nabi SAW dan Quran menyebut tentang ganjaran Allah Subhanahu wa taala. Contoh, kalau kita baca Quran, Alif Lam Mim, ganjarannya bukan 3. Alif 10, Lam 10, Mim 10, 30. Tengok tuan-tuan, lipat kali ganda. Kita solat berjamaah 27 kali ganda. Tuan-tuan ya? Kita tengok yang lebih besar tuan-tuan, ya, solat di Masjidil Haram. Berapa banyak? Ratus ribu kali ganda tuan-tuan. Solat di masjidku kata Nabi, ratusan ribu kali ganda. Tuan-tuan di Masjid Aqsa ratusan kali ganda tuan-tuan dia punya ya pahalanya. Jadi Allah Taala bagi pahala kepada kita ini bersifat eksponensial tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, ya kita kena kaji benda ni tuan-tuan. Dan kita tengok lagi tuan-tuan ya. Satu lagi tuan-tuan. Tapi kalau kita tengok ya, juzuk dia lawan bilangan surah ya, muka surat ya, muka surat tuan-tuan, bilangan muka surat tuan-tuan ya. Ini juzuk 1, ini dia punya bilangan muka surat tuan-tuan ya, yang ini. Ya tuan-tuan ya, setiap Al-Quran dia punya muka surat 322 tuan-tuan ya. Sama aja tuan-tuan ya. Tuan-tuan carilah Quran di mana-mana saja, Quran di Kuala Lumpur ke kan tempat kita ni kan. Cari Quran mushaf yang dicetak di mana, di Turki ke tuan-tuan. Jumlah muka suratnya sama. 322 muka surat. Tu boleh cek tuan-tuan ya. Baik. Ya, jadi bila kita plotkan gerak ni lurus. Begitu juga dengan kita mengaji tuan-tuan ya. Masa yang kita ambil untuk habiskan satu juzuk sama je sampai akhir tuan-tuan ya. Kita tahu itu pasal juzuk Quran. Okey, selesai tajuk tu tuan-tuan ya. Baik. Sekarang saya nak tunjukkan tuan-tuan surah Mudassir. Surah Mudassir disebut tadi. Surah ini diturunkan asbabun nuzul, atas sababun nuzul surah ini tuan-tuan. Nabi SAW dia kembali. Dia Nabi berkhalwat di Gua Hira tuan-tuan ya. Kalau dalam bahasa Arab berkhalwat tu bersendirian, sunyi-sunyian sendiri tuan-tuan. Ya, ada juga dalam bahasa Arab dia berdua-dua, laki-laki perempuan. Tapi di tempat kita kalau sebut berkhalwat, berdua laki-laki perempuan. Itu tuan-tuan ya. Apa kalau saya ditangkap berkhalwat contohnya tuan-tuan, berkhalwat. Kita terkejut dengan perkataan khalwat. Tapi khalwat tu dalam bahasa Arab bersendirian memikirkan tentang Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, antaranya. Jadi Nabi balik kembali daripada Gua Hira ya. Di tengah perjalanan tuan-tuan, Jibril Aisyah menjelma. Nabi terkejut. Bila Nabi terkejut tuan-tuan, Nabi terus balik ke rumah.
Dia minta isteri dia selimutkan dia. Tuan-tuan, itu peranan seorang zaujah membantu dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia tidur tu, Jibril datang. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wal ruzza fahjur wa la tamnun tastaksir wa li rabbika fasbir. Ya, tuan-tuan, ini arahan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang yang berselimut, bangun kamu, kum, perintah. Fa'anzir, beri peringatan. Tuan-tuan, pada kuliah pertama saya beritahu tuan-tuan bahawa masyarakat Arab ni kan teruk. Ekonominya maju tetapi syirik. Ekonomi maju tetapi bersifat perkauman. Ekonomi maju tetapi akhlaknya runtuh. Jadi ini yang selalu Nabi duk fikirkan. Macam mana nak perbaiki masyarakat kita. Jadi kita, tuan-tuan, kita pun kena berfikir macam tu. Masyarakat kita teruk. Ya, kalau kita tak peduli, tuan-tuan apa nak jadi kan, tuan-tuan? Sebab itu Allah Ta'ala sebut, wal takum minkum ummati yad'una ilal khair. Maka hendaklah, ya, ada, ya, ataupun kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kamu adalah umat terbaik dikeluarkan daripada kalangan manusia. Ya, tu'minuna billahi, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin ta'muruna bil ma'ruf. Kamu mengajak kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu menghalang kepada kemungkaran. Mestilah, tuan-tuan, ya, kalau kita tengok benda-benda yang tak baik, kita rasa nak betulkan, ya. Macam di taman saya contohnya, ada budak-budak yang naik motor duduk kat bawah pokok, laki-laki perempuan, kita nak tegur dia, tuan-tuan, kan? Tegur baik-baiklah, tuan-tuan, ataupun minum arak ke, tuan-tuan, kan, bau mulut minum arak, kita rasa nak betulkan, tuan-tuan. Tapi kalau kita tidak ada kekuatan, kita carilah jalan lain, tuan-tuan, ya. Mungkin kita ajak ahli surau datang ingatkan dia orang ni, tuan-tuan, ya. Jadi arahan untuk berdakwah ni, tuan-tuan, qum fa'anzir. Jadi kena ada kalangan mereka yang mengajak, ya, orang berbuat baik dan menghalang orang daripada melakukan kemungkaran. Jadi apabila sahaja surah ini diturunkan kepada Nabi SAW, Nabi bergegas, terus dia pergi, tuan-tuan. Dia tak tunggu, aku tunggulah kejap nanti. Dia bangkit terus, tuan-tuan. Dia terus pergi ke depan Kaabah. Di Kaabah ni memang orang-orang apa ni, musyrikin dia sentiasa tawaf, tuan-tuan. Ya, bukan kita saja yang tawaf. Masa zaman jahiliah mereka tawaf, tuan-tuan. Tapi tawaf ni, tuan-tuan, dia mengelilingi Kaabah. Di Kaabah tu banyak berhala-berhala dan digantung, ya, di depan ya, pintu Kaabah, tuan-tuan, yang kita cuba capai tu, kan. Ya, dia punya syair-syair, tuan-tuan, ya, sajak-sajak. Setahun sekali mereka akan bertanding, tuan-tuan. Ya, dan mereka berkeliling Kaabah itu, ya, dia dengan tidak berpakaian, tuan-tuan. Inilah teruknya masyarakat Arab jahilah. Sebab itu, tuan-tuan, orang Arab ni bila dia tidak berpegang kepada agama, orang Arab lah menjadi sangat teruk, tuan-tuan. Sekarang ni, tuan-tuan tengok, ya. Pernah satu ketika masa saya belajar, tuan-tuan, ya, keluar je dari kapal terbang, semua bercadur. Lepas tu hilang. Semua dah cabut cadur dia dekat Heathrow Airport, tuan-tuan. Tuan-tuan, ya. Jadi kalau dia tak ikut Islam, jadi lemah, tuan. Sekarang negara Arab lemah, tuan-tuan, ya. Kita kalau tak ikut Islam pun serupa je, tuan-tuan, ya. Itik tak nyudu, ayam tak batuk. Sebab tu kita kena kekuatan bangsa Melayu ni dengan Islam, ya, tuan-tuan, ya. Baik, saya terusnya, tuan-tuan, ya. Jadi dibacakan ayat surah ni kat depan Kaabah. Dan Kaabah dapat banyak orang musyrikin. Jadi ada kalangan orang di Kaabah ni, dekat keliling Kaabah ni, adalah penyair Arab yang terkenal bernama Al-Walid bin Mughirah, seorang sastrawan Arab yang telah dilantik oleh Abu Jahal sebagai sastrawan negara. Jadi bila dibaca je, Walid bin Mughirah ni pun terkedu. Sebab Quran ni mukjizat, tuan-tuan, ya. Ini mukjizat dari segi bahasa dia, dari segi balaghah dia, dari segi sastra dia, tuan-tuan, ya. Pada masa itu, jadi Walid bin Mughirah ni terkedu. Bila dia terkedu, seronok dengar tu, tuan-tuan. Memanglah, tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca, tuan-tuan, Quran, tuan-tuan boleh bandingkan dengan
Ya, Bible tuan-tuan. Bible tu tulisan tangan manusia tuan-tuan. Lain, sangat lain tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, jadi ada orang-orang musyrik ini memerhatikan Walid bin Mughirah. Mereka pun buat laporan kepada Abu Jahal. Mereka katakan, Walid bin Mughirah ni sudah tertawan dengan Quran, apa yang dibaca oleh Muhammad. Jadi Abu Jahal datang jumpa Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah diberi amaran. Walid disebut macam mana? Wallahi, dia kata, aku bersumpah demi Allah, kata dia, tidak ada yang lebih baik daripada yang dibaca itu. Wallahi, dia lebih tinggi daripada yang tinggi. Ini bukan kasyidah, bukan rizah, bukan syair, kata Walid bin Mughirah. Jadi Abu Jahal bila mendengar Walid bin Mughirah bercakap demikian, dia beranglah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Walid bin Mughirah ni dilantik oleh Abu Jahal sebagai sastrawan negara. Dia dapat allowance ni tuan-tuan. Ya betul, dia tuan-tuan, allowance gaji. Jadi Abu Jahal bagi amaran kat dia. Abu Jahal bagi amaran dan Walid bin Mughirah pun kata, bagi aku sekejap masa. Berapa minit kemudian Walid bin Mughirah kata, dirakamkan dalam surah ini tuan-tuan, Walid berkata, innahu sihru yu'thar. Quran ini ialah sihir yang memberi kesan. Jadi tuan-tuan, surah Mudassir ini tuan-tuan banyak memberi kecaman kepada Walid bin Mughirah antara ini tuan-tuan, ya. Baik. Jadi dalam surah Al-Mudaththir ni terdapat ayat yang berbunyi alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19. Saya percaya tuan-tuan, ya, pernah mendengar kod 19 dululah 30 tahun yang lalu. Oleh sebab kod 19 ini ada kontroversi. Kontroversinya apa tuan-tuan? Ia disebarkan oleh Rashid Khalifah, ya, seorang, ya, saintis biochemistry di Amerika Syarikat. Akhirnya dia mengaku diri dia Nabi. Lepas tu dia disebarkan oleh seorang yang tuan-tuan kenal di Malaysia ni, ya, almarhum Kasim Ahmad. Jadi orang tawakuf. Tapi bila saya bagi ceramah di Allahumma shalli ala Muhammad, di Keramat tuan-tuan, ya, ada seorang wanita, dia kata, doktor ini menarik. Saya semak balik tuan-tuan, memang dia cukup menarik tuan-tuan. Ayat alaiha tis'atas ini ayat nombor 30 surah Al-Mudaththir tuan-tuan, ya. Jadi alaiha tis'ata asyar ni maknanya di atasnya 19. Tuan-tuan tengok, ini ayat 30 tuan-tuan, ya. Ayat nombor 30 yang berbunyi alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19 maksudnya tuan-tuan. Ingatkan, ya, nombor 30 tuan-tuan, ya. Baik. Bila disebut alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19, Nabi jelaskan ini adalah penjaga neraka. Walid bin Mughirah ini mempersendakan, istilah dalam bahasa Arab istiza, ya, dimain-mainkan, ha? Jaga neraka 19 orang kah saja ke? Apa saya akan sikit sangat? Kita ni ramai. Aku ambil seorang malaikat, yang lain kamu kerjakan mereka. Alaiha tis'ata asyar. Allah Ta'ala turunkan ayat nombor 31. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika. Kami tidak jadikan penjaga neraka ini melainkan daripada kalangan malaikat. Maknanya tuan-tuan, yang dimaksudkan, ya, apa ni, alaiha tis'ata asyar, di atasnya 19 itu malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum. Ini tuan perhatikan. Wa ma ja'alna iddatahum, dan kami tidak jadikan bilangan mereka ini, yakni bilangan malaikat ini, illa, kecuali atau melainkan, fitnatan lil ladzina kafaru, sebagai ujian kepada mereka yang kafir, ya. Liyastayqina allazina utul kitab, meyakinkan kalangan ahli kitab, wa yasdadal ladzina amanu imana, dan menguatkan lagi iman orang yang beriman. Sebab itu ini salah satu daripada dalil tuan-tuan, iman kita ni sebenarnya dia boleh tingkat, boleh turun. Al-iman, kata Nabi SAW, yazidu
wa yanqus. Iman boleh naik, boleh turun. Ayat Quran ini mengatakan liyazdadu apa tadi? Wa ma ja'alna iddatum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina allazina utul kitab wa yazdada allazina amanu imanan. Menguatkan lagi iman orang yang beriman. Tuan-tuan, Allah Ta'ala kata menguatkan. Tuan-tuan rasa sendiri lepas ni ya? Tuan-tuan, baik. Ini ayat nombor 30 tuan-tuan ya? Alaiha tis'ata asyar, ayat nombor 30. Baik. Jadi tuan-tuan, maksudnya tadi tis'ata asyar ialah 19. Dan nombor pertama yang diturunkan dalam Quran ialah 19. Nombor pertama yang diturunkan dalam Quran ialah 19. Apa dia tuan-tuan? Tis'ata asyar. Daripada banyak nombor tu, daripada 1 sampai 100,000 tuan-tuan, wahid, isnin, salasa, arba'a, khamsa, sita, sab'a, samanya, tis'a, asara, idata, asyara, sampailah mi'at alaf tuan-tuan. Nombor pertama yang Allah Ta'ala beri tahu orang yang beriman ialah tis'ata asyar. Pada surah mana? Surah Al-Mudassir. Baik tuan-tuan. Dan surah pertama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Al-Alaq, dia mengandungi 19 ayat tuan-tuan ya. Dan bahagian pertama surah Al-Alaq ini tuan-tuan ya, dia ada 19 patah perkataan. Baik. Apa hubungan 19 dengan ahli kitab tuan-tuan? Yang disebut dia apa ni wa ma ja'alna iddatum illa fitnatan lil ladzina kafaru wal apa liyastayqina allazina utul kitab. Tuan-tuan, surah mana yang menyebut tentang Nabi Isa alaihissalam paling banyak? Dalam surah Maryam bukan? Nabi Isa itu dianggap oleh ahli kitab sebagai ibnullah, anak Allah. Dan dalam surah Maryam itu banyak cerita tentang kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ini surah Maryam. Liyastayqina allazina utul kitab. Maaf tuan-tuan, ini surah Maryam. Surah Maryam surah nombor apa? 19. Nampak tuan-tuan? Baik, itu kaitan. Baik, sekarang kita tengok tuan-tuan. Nah, setiap surah dalam Quran di atasnya ada basmalah. Tuan-tuan, bila saya sebut basmalah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, itu basmalah. Jadi kita sebut basmalah, maknanya ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama dalam surah Al-Fatihah. Dalam setiap surah Quran tuan-tuan, dia ada di atasnya basmalah. Tengok surah Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ini sebahagian daripada surah Fatihah. Kalau tak baca Bismillah dalam Fatihah kita, dalam solat kita tak sah. Tuan-tuan, jangan pula tuan-tuan kata itu kat masjid India tu kenapa dia tak baca Bismillah. Tuan-tuan dia tak baca Bismillah sebab dia baca dalam bentuk sirran. Dia berbentuk apa? Kejap tuan-tuan, saya kecilkan lagi suara dia. Nak azan dulu? Kena teruskan pengurusi? Macam mana? Teruskan Baik. Jadi tuan-tuan, di setiap surah Quran di atasnya ada basmalah. Tuan-tuan tengok. Surah Al-Baqarah ada basmalah, surah Ali Imran ada basmalah, surah Nisa ada basmalah, surah Al-An'am ada basmalah, surah Al-Anfal ada basmalah, sampai surah Taubah tuan-tuan tak akan jumpa basmalah. Jadi dalam surah ini tuan-tuan tak perlu baca basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Ya, Allah Taala kata apabila kamu baca Quran hendaklah kamu baca istawa, apa? Fasta'udzubillah. Hendaklah kamu membaca a'udzubillah. Ya. Tapi bismillah tidak ada. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Tuan-tuan, kenapa dalam surah ini tidak ada basmalah? Tuan-tuan, dalam surah ini tidak ada basmalah kerana surah ini adalah deklarasi bahawa perjanjian di antara orang musyrikin dengan orang-orang yang beriman terbatal. Kenapa Allah Ta'ala batalkan ini, tuan-tuan? Kerana orang musyrikin ini senantiasa saja memungkiri akan janjinya. Sebab itu, tuan-tuan, ya, kalau kita baca dalam surah Al-Mu'minun, Allah Ta'ala bagi peringatan antara, ya, antara mereka yang berjaya, qad aflahal mu'minun itu, ya, pada ayat ke berapa? 5. Ya. Kuat dia punya azan, kita dengar sekejap. Ya. Sebab itu, tuan-tuan, dalam surah Mu'minun Allah Subhanahu wa Ta'ala peringatkan orang, ya, yang berjanji, mereka yang menunaikan janji mereka. Yang main-main, tuan-tuan. Menunaikan janji ini, ya, sangat penting dalam Islam. Itu sifat orang yang beriman, tuan-tuan, ya. Tapi kalau ada masalah-masalah tertentu, dia punya, ya, sebab untuk tidak, ya, menunaikan janji. Ya, sebab itu kita sebut insya-Allah, tuan-tuan, ya. Tapi Allah Ta'ala memberatkan menunaikan janji, tuan-tuan. Ya, memang sangat penting. Jadi orang musyrikin ini dia senantiasa saja, ya, memungkiri janji. Sebab itu Allah Ta'ala batalkan, dan dengan nada yang berat begini Allah Ta'ala sebut bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum. Tuan-tuan, seterusnya surah yang berikutnya memang ada basmalah di atasnya, tuan-tuan. Baik, jadi kalau begitu, tuan-tuan, dalam Quran ada 114 surah yang ada basmalah di atasnya cuma 113. Sebab dalam surah surah apa tadi, Bara'ah, ya, tidak ada basmalah. Jadi 114 tolak 1 tinggal 113. Kalangan mereka yang hatinya ada penyakit akan mengatakan bahawa Quran ini ada kecacatan dia, barangkali begitu. Tapi, tuan-tuan, tidak begitu sebenarnya. Tuan-tuan perhatikan, antara surah yang tidak ada basmalah ini ialah surah nombor 9. Ini tu surah Taubah, ya, tuan-tuan. Dan kemanakah hilangnya surah basmalah ni, tuan-tuan? Kita kena carilah, tuan-tuan, ya. Macam mana carinya? Kita cari mulai surah nombor 9. Kita kira daripada 9 tu 19 surah ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Kita dapat surah apa nombor 19 tu, tuan-tuan? Surah ini ialah surah An-Naml, surah semut. Ini surahnya, tuan-tuan. Ini surah nombor 27. Jadi surah ini macam biasa, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan baca. Tasin. Tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin. Hudan wa bushra lil mu'minin. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. Tuan baca
Terus baca sampai ayat nombor 30, tuan-tuan. Ingat dalam surah Mudassir ayat nombor 30, 'alaiha tis'ata asyar, ya tuan-tuan. Tuan-tuan, surah Mudassir surah nombor 2, ya tuan-tuan. Surah Al-Naml surah nombor 27, tuan-tuan. Jarak semasa diturunkan berapa tahun, tuan-tuan? Tuan-tuan, bila tuan-tuan sampai ayat nombor 30, apa dia bunyi? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada dua perkataan innahu tadi. Sesungguhnya ia. Wa innahu, sesungguhnya ia. Min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ayat nombor apa, tuan-tuan? 30. Tuan-tuan, ayat nombor 30, tuan-tuan. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Cukup tak? 114 basmalah, tuan-tuan. Subhanallah. Macam teka-teki, tuan-tuan. Baik, belum cukup, tuan-tuan. Ini basmalah, tuan-tuan. Ayat nombor 30. Ingat, alaiha tis'ata asyar, 30, tuan-tuan. Baik, sekarang kita tengok berapa jumlah huruf dalam basmalah, tuan-tuan. Dalam basmalah ni berapa huruf? Tengok, tuan-tuan. Semuanya ada 9 huruf. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Quran bukan daripada manusia, tuan-tuan. Kita tahu, tuan-tuan. Tapi dengan bukti macam ni kan, tuan-tuan, subhanallah, lagi kuat, ya, tuan-tuan, bahawa Quran ni memang tidak mungkin. Kalau ada lah orang kata Quran ni, kalau kata-kata Muhammad ni, banyak budak-budak Melayu yang macam tu sekarang, tuan-tuan. Tunjukkan benda macam ni, insya-Allah, tuan-tuan, dia akan menjadi yakin, tuan-tuan, insya-Allah. 114 boleh bagi dengan 9 dapat 6, tuan-tuan. Baik. Sekarang ni, tuan-tuan, tuan-tuan perhatikan ni. Jadi inilah surah-surah, 19 surah daripada 9 sampai 27, tuan-tuan. 9, 10, 11, 12 sampai 27. Tuan-tuan, 19 surah, ya. Baik, kita campurkan semua nombor surah ni, tuan-tuan. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, tuan-tuan, kita dapat 342. Tuan-tuan, kalau saya minta tuan-tuan campur 9, 10, 11, 12, 13 sampai 27. Sekali lagi matematik tanpa nombor mana kita boleh campurkan, tuan? 342. Sekarang, tuan-tuan, kita cuba ganjakkan nombor surah, tuan-tuan. Kalau tadi mula 9, akhir 27, kita anjakkan di 28, ya, surah nombor 10 sampai surah nombor 28. Turunkan surah nombor 8 sampai surah 26. Kita tengok kepelikan dia, tuan-tuan. Baik. Sekarang kita tolak ke nombor tu, tuan-tuan. 27 surah 6, 9 surah apa tadi, Al-Bara'ah atau Taubah, tuan-tuan. 18 ada 18 kat situ. Kalau 18 ini kali dengan bilangan surah dia. 18 kali bilangan surah, kita dapat 342. Tengok sini, tuan-tuan. Okey, saya tunjuk. Inilah dia. Surah nombor 9 sampai 27. Kita tolak 27, tolak 9, kita dapat 18. 18 kali bilangan surah yang ada 9 sampai 27, 19, kita dapat 342. Ya, tuan-tuan, tengok ni surah At-Taubah, surah An-Naml. Kita dapat semuanya ini 342. Dan kita campurkan ni 342, tuan-tuan. 342 bila kita campurkan. Okey, tuan-tuan, kita tengok tambah lagi. Kita anjakkan daripada 9 ke 10, yang belakang tu daripada 7 ke 8. Tuan-tuan, kita dapat berapa, tuan-tuan? Dia serupa, tuan-tuan, dia serupa. Serupa saja 342, ya. Baik. Ini 18 342. Sekarang ini kita campurkan ni, tuan-tuan. Kita campurkan ni. Kita campurkan ni. Yang ini. Nombor surah tadi kan? Jumlahnya 361. Baik. Ini matematik sikit, tak, tuan-tuan? Sekarang kita tengok. Kita turunkan 8 di sebelah bawah. Dan daripada 27 dia campur jadi 26, tuan-tuan. Baik. Kita tengok ini surah Al-Anfal, ini surah Asy-Syura, Syuara. Bukan suara, Asy-Syuara. Tuan-tuan, sekarang kita tengok. Sama juga, tuan-tuan.
26 tolak 8 sama dengan 18. 18 ke 19 3/4 Tapi campukan ini je. Campukan ini 8 campur 9 campur sampai 26 kita dapat apa? 323. Tuan-tuan, yang ini saja tuan-tuan. Yang ini saja. 7. Oh, kita turunkan lagi, maaf tuan-tuan. Kita turunkan dari 7 sampai 25. Ya, kita ini surah Al-A'raf, ini surah Al-Furqan. Sama. 25 tolak 7 18, 18 ke 19 342. Jadi campurkan nombor surah dia 304. Kembali kepada sini tuan-tuan. Ni 927. Tuan-tuan perhatikan sini. Ya. Okey, sama yang itu sama. Tapi bila kita campurkan ini 342. Dia tak boleh diubah. Kalau diubah tuan-tuan, dia hilang dia punya 5. Yang menarik lagi tuan-tuan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tuan-tuan, di antara dua basmalah, kan surah ini bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita kira daripada Tasin, ya, ini Tasin sampailah ayat Innahu. Kat sini kan ada basmilah kan, bawah ni ada bismillah tuan-tuan. Innahu Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya daripada sini sampai atas tadi Tasin, daripada Tasin sampai Innahu, tuan-tuan, Bismillahirrahmanirrahim, Tasin, bacalah. Lepas tu innahu min Sulaiman wa innahu, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi bilangan perkataan antara dua basmalah tadi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, kira tuan-tuan sampai sini 342. Tuan-tuan, Quran ajaib tuan-tuan, terlalu ajaib tuan-tuan. Dan keajaiban ni saya pertemuan yang pertama bukan untuk penglipu lara tuan-tuan, tapi ya, liyazdadallazina amanu imanan, supaya orang-orang yang beriman bertambah-tambah kekuatan iman dia. Dan orang-orang yang musyrikin, ya, ujian bagi mereka. Ya, banyak, ramailah budak-budak etis tuan-tuan. Nanti ya, saya akan masukkan dalam saya punya Facebook, ya, pengurusi, ya, saya akan sebarkan. Kalau ada yang tidak percayakan adanya Tuhan, ya, di kalangan anak-anak Melayu, fikir balik. Bukti cukup banyak, ya, untuk menunjukkan ini adalah kalam Allah. Saya rasa cukuplah dulu tuan-tuan, ya. Ini pukul 9. Ya, saya akhiri dengan aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.